إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita akan terus berada di bawah lembayung rahmatnya di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kehormatan istri merupakan amanah suami. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, keluarga bahagia adalah dambaan semua manusia. Kebahagiaan di dalam rumah tangga hanya dapat dibina melalui aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi Al-Quran Al-Karim dan juga Sunnah Nabawiyah. Sebagai suami dan ketua keluarga, peranan untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga di dunia dan di akhirat dapat dibentuk adalah menjadi tanggungjawab yang sangat besar, sebagaimana yang Allah SWT peringatkan oleh firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6, dan sebagaimana dibacakan tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Istri adalah amanah yang telah dititipkan kepada seorang suami melalui ikatan perkahwinan. Apabila ijab dan qabul telah dimeterai, bermulalah perjalanan sebuah rumah tangga yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jika sebelum perkahwinan kehormatan seorang anak perempuan menjadi tanggungjawab si ayah ataupun walinya, kini ia telah beralih atas bahu seorang suami. Si suami harus sedar bahawa besarnya peranan dan tanggungjawab tersebut, kerana ia bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Justru suami harus bersifat qawwam dalam memimpin istri, seperti mana yang telah dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Yang mana bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki iaitu dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan iaitu memberikan nafkah sebahagian daripada harta mereka. Istilah qawam berasal daripada perkataan qaim yang bermaksud bertanggungjawab atau mengambil berat, memenuhi keperluan, mengurus, prihatin, memimpin, mengawal dan membela. Setiap suami harus memiliki sifat-sifat tersebut dalam memimpin keluarga, terutamanya kepada isteri dan anak perempuan. Usah diabaikan mereka tanpa bimbingan agama sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang mengundang dosa. Hakikatnya pengabaian suami terhadap didikan agama kepada isteri dan anak-anak juga merupakan satu dosa. Lebih menyedihkan lagi jika suami hanya membiarkan perlakuan dosa yang dilakukan oleh si isteri dan anak-anak tanpa ada langsung teguran dan nasihat untuk mendidik mereka sehingga mereka berterusan melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang menjadikan si suami itu seorang yang dayus. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu 'azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayyuth." Yang mana bermaksud tiga golongan yang Allah tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, seorang perempuan yang menyerupai lelaki, dan seorang lelaki yang dayus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suami yang baik adalah suami yang menghormati dan meninggikan darjat istrinya. Dia sentiasa menjaga kehormatan istrinya, aurat istrinya, dan keaiban istrinya. Aurat istrinya pula tidak didedahkan kepada khalayak ramai. Kisah keintiman tidak diceritakan kepada rakan-rakan. Bahkan keburukan dan aib istri hanya dipendamkan dan tidak disebarkan kepada sesiapa pun, kecuali di hadapan mereka yang berhak seperti hakim di mahkamah dengan tujuan menyelesaikan sesuatu konflik. Bukanlah sesuatu perkara yang baik si suami ataupun pasangan masing-masing mendedahkan keaiban masing-masing di media sosial. Jadilah suami yang mithali, yang mana suami mithali yang memahami peranannya dalam mempertahankan maruah istri. Justru pastikan istri dan anak-anak sentiasa menjaga batas pergaulan dan tidak mendegahkan aurat. Pastikan pemakan mereka tidak terpengaruh dengan tren yang menyanggahi aturan syariat, khususnya melalui media-media sosial yang banyak mempamerkan budaya negatif. Suatu ketika dahulu, para wanita dieksploitasi mengikut hawa nafsu. Kedudukan mereka dalam masyarakat direndahkan serta hak mereka dipinggirkan. Syariat Islam telah menyelamatkan para wanita dengan mengangkat martabat mereka di suatu kedudukan yang tinggi dan mulia. Para wanita juga turut berperanan sama seperti pentingnya seorang lelaki dalam hal-hal tertentu. Justru kemuliaan yang telah Islam berikan kepada mereka haruslah dipertahankan dengan cara mendidik mereka mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan memimpin mereka untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Suami juga seharusnya mengizinkan istrinya mendapatkan didikan Islam daripada orang lain sekiranya dia sendiri tidak mampu memberikannya dengan sempurna. Di pihak kerajaan, Jabatan Agama Islam JAKIM telah mengambil inisiatif membincangkan isu pemerkasaan peranan kaum lelaki melalui persidangan meja bulat inisiatif lelaki Qawam bagi memastikan kaum lelaki mempersiapkan diri dengan bekalan secukupnya dalam memimpin bahtera rumah tangga dan keluarga. Antara resolusi yang dicapai adalah untuk mempergiatkan program pemantapan akidah supaya dapat berperanan sebagai khalifah yang benar-benar melaksanakan tanggungjawab yang berkualiti, berpaksikan nilai-nilai ajaran Islam serta mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan Islam. Di wilayah persekutuan khususnya, semua pasangan yang bakal melangsungkan perkahwinan diwajibkan untuk mengikuti kursus pra-perkahwinan Islam berpandukan model khusus bertujuan memberikan pendedahan tentang pelbagai ilmu dan kemahiran yang dapat menjadi bekalan agar kebahagiaan yang dibina dalam rumah tangga selaras dengan tuntutan agama. Mimbar ingin mengingatkan kepada semua ketua keluarga, didiklah anak-anak dan juga ahli keluarga dengan tarbiyah Islam yang sempurna. Awasi setiap pergaulan mereka di luar supaya mereka tidak terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti merokok, pergaulan bebas, gejala penyalahgunaan dadah. Dan amat membimbangkan jika anak-anak kita terjebak dengan penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada kegagalan kita mendidik mereka, sehingga akhirnya masa depan mereka menjadi gelap. Ambillah i'tibar daripada peristiwa yang berlaku baru-baru ini, yang berpunca daripada ketagihan dadah sehingga sanggup mencuri, mencederakan, bahkan membunuh ahli keluarga sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri dan keluarga kita daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, beberapa kesimpulan sebagai pedoman buat kita semua. Isteri adalah amanah yang telah dititipkan kepada seorang suami melalui ikatan perkahwinan. Suami harus sedar betapa besarnya peranan dan tanggungjawab tersebut kerana ia bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, suami harus melaksanakan tuntutan qawwam, iaitu bertanggungjawab, mengambil berat, memenuhi keperluan, mengurus, prihatin, memimpin,
mengawal dan membela isteri dan anak-anak berpaksikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, jangan biarkan kemungkaran dan perkara keji berlaku dalam rumah tangga tanpa teguran, kerana ia menyebabkan ketua keluarga atau suami terjerumus ke lembah kemurkaan dan kebinasaan. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikina Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah bint Al-Marhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Haji. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah, rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan rasuah, pecah amanah, penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah
bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.